Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit teknikal analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So kalau malam tadi kita tengok Bitcoin sedikit melakukan rebound daripada 18k ke 19k. So seperti mana yang Zul jangkakan untuk live malam, kita akan ada sikit release bound. Tu release bound kita yang pertama ada around 20 ke 19k dan kita akan tengok adakah continuously lagi price akan terus melakukan recovery ataupun sebaliknya. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah Coin Market Cap. So Coin Market Cap currently berada di mana? Total market berada di 979 bilion dengan volume 74 bilion. BTC terus dropping daripada 38 ke 38 ke 37.9. Ethereum still lagi dalam dominasi market dalam 20.5%. So untuk summary semalam ataupun pergerakan dalam tempoh 24 hours, kita total market sedikit meningkat iaitu hampir 2.7%, tapi volume amat rendah iaitu 17%. So volume sikit, so kenaikan semalam expected hanya kenaikan yang tak membantu ataupun kata volume yang sikit aja. So meaning kita nampak akan ada resistance di kawasan 19k. Nanti akan tunjukkan resistance apa yang berada di kawasan itu dan apakah resistance yang perlu kita break untuk teruskan melakukan recovery. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 19.3, iaitu sebanyak dalam tempoh 24 hours kita naik 2.18%. Untuk Ethereum 3.8 dan expectation untuk altcoin yang lain juga ada yang melakukan dropping, ada melakukan yang green. Untuk di BNB 4.72, SRP 3.6, Cardano 2.5. So mostly banyak yang melakukan peringatan disebabkan Bitcoin melakukan kestabilan ataupun melakukan sikit recovery. So good untuk altcoin yang kita nampak kan ni, kalau Bitcoin stabil ataupun Bitcoin melakukan sedikit recovery, altcoin mostly banyak yang melakukan recovery ataupun lebih banyak melakukan kenaikan. Untuk nak Solana hampir 5%, Dogecoin 3%, so mostly almost hampir dalam 5%. Semua altcoin hampir dalam 5% recovery. So Fear and Index kita berada di kawasan Extreme Fear 24. So let's go kita pergi ke chart Bitcoin apa yang berlaku. So inilah chart Bitcoin untuk di 4 hours. So semalam kita tengok pergerakan kuartal Bitcoin berada di kawasan dia punya support untuk di kawasan ini iaitu di BTC USDT kawasan 18.6. Kita dah melakukan rebound. So rebound yang saya cakap semalam ialah di masa live, expectation kita untuk Bitcoin akan skip first rebound lah ke kawasan ini. Persoalannya adakah dia boleh break? So sekiranya break pun tu tak nampak dia punya tinggi ataupun kita nampak wedge ini point of breaking hanyalah kan ni point of breaking. Kalau ikut breaking kawasan ni kita nampak kawasan ni ke resistance, dan resistance ni tu ada major, ada tulis kena draw kan semalam untuk cara live, iaitu yang pertama kita akan tengok daripada swing high ini to swing low, tapi yang lebih cantik adalah kita akan ambil point breaking ataupun point price itu melakukan huge, iaitu ini point higher high ini, higher low ini, low high itu kita akan nampak price higher low, lower high kita akan nampak kawasan ni swing high to swing low, meaning kita akan dapat resistance kawasan ni. So untuk currently Bitcoin ada kuartal momentum untuk recovery ke kawasan ni, adakah dia akan breakout ataupun drop ke bawah. So kita akan tengok macam mana. So betul mau akan tunggu pergerakan ini, sama ada dia breakout ni barulah kita akan boleh jangkakan tu akan ambil total short term buy, iaitu expected untuk price hit ke kawasan net support iaitu dalam 21k. So itulah kawasan yang kita akan tengok. So pun untuk bulan ni ataupun hari ini pun kita ada Jerome Powell akan speak kuartal ucapan 9.10 malam nanti tu akan live pun awal 9 malam. Kemudian kita akan tengok untuk pergerakan lain CPI dan interest untuk bulan ni. So untuk short term Bitcoin normal untuk berlaku small recovery. So persoalannya adakah dia akan breakout ni pun tak jauh mana pun price target. So be mind untuk resistance ini. So resistance ini perlu break kalau untuk kita tengok price more naik atas, dan dia boleh buat berlaku sedikit kuartal head and shoulder, small head and shoulder kawasan ni. So sekiranya ni berlaku, kita akan ambil position untuk short term buy kawasan ni, dan dengan price target kita akan swing low ini to swing kuartal head, kita akan nampak point breaking. So point breaking akan tengok price ke next resistance iaitu common dalam kawasan ini, so dalam 21k. So step by step currently 19 dah sampai. So kawasan ini kalau siapa ada ambil high risk tu anda dah untung tu, untung pun expectation anda boleh ambil profit di kawasan ini. So next kita akan tengok untuk momentum Bitcoin, adakah Bitcoin boleh breakout ni akan terus melakukan ke atas. So untuk support ataupun kita untuk bantu kita data adakah Bitcoin boleh
terus melakukan ke dalam 21K, kita akan tengok lain-lain chart. Contoh kita akan pergi ke DSY. First kita akan pergi DSY. So apa yang berlaku DSY? DSY semalam berlaku sedikit dropping, disebab itulah kita tengok Bitcoin melakukan peningkatan. So bukan Bitcoin saja, so expected untuk gold dan semua aset-aset lain terus melakukan peningkatan disebabkan dolar sedikit drop. So untuk dropping ni, DSY boleh drop sampai mana? So untuk DSY ni kita nampak ada satu trend line yang kita boleh draw, iaitu nanti kita akan drawkan di USD dollar. Yang ini kekuasaan ini, kita nampak satu trend line tu Omar dah break pun, ikutkan di 4 hours dah pun break. So ini untuk breakout ini kita boleh anggarkan ada dua support sebenarnya, disebabkan kita ada 2 point. So point yang pertama ataupun point yang boleh jatuh lah di breakout ni lah swing low ini to swing high. So ini kita boleh tengok DSY akan drop ke kawasan ini sebelum sebarang berlaku rebound ataupun more drop ke bawah. So untuk di DSY ada peluang untuk dia drop sikit lagi almost dalam kawasan ini. Dalam 1% saja, sampai pun 0.7%. So ini ada good untuk Bitcoin pun tadi tengok adalah Bitcoin. Kalau ikut tengok Bitcoin dia pun ada sikit lagi momentum untuk naik ke kawasan resistance tadi. Iaitu ni kita ada sedikit saja lagi di kuartal ruang. So align dengan kita punya analisis di DSY. Kemudian tengok DSY ada satu lagi, kita akan nampak ada sedikit agresif ke 21K untuk Bitcoin. So ini kita akan nampak untuk DSY akan drop daripada swing low ini to swing high. Kita akan nampak dia akan drop balik ke kawasan massive support yang bawah ini. So itulah yang kita akan tengok apa yang boleh berlaku di DSY. So kita boleh monitor untuk pergerakan DSY yang ini. So support dan support ini. So ada dua support yang ini kita akan tengok. Yang ini kita akan draw ke belakang sikit untuk kita tak confuse dengan dia punya support. So inilah orang kata DSY yang boleh berlaku dengan breakout. So kita pun di 4 hours dah breakout. So meaning good untuk Bitcoin melakukan recovery. Sama ada DSY drop ke kawasan ini, rebound balik, ataupun more agresif untuk DSY drop ke kawasan ini. So kejatuhan ini adalah 2 point ni, point pertama, dan point kedua ini adalah good untuk Bitcoin melakukan recovery. So kejatuhan ini adalah good untuk Bitcoin sampai dalam 20K. Dan untuk jatuh ni lakukan 21K untuk di Bitcoin, seperti mana tu terangkan resistance di Bitcoin tadi. So itulah anda perlu be mind. So ada good untuk data. Kemudian tengok juga S&P 500 apa yang berlaku. S&P 500 sedang melakukan regain. Sebelum ni ada sharekan head and shoulder ni dah pun complete, dah pun sampai di kawasan new target 38. So 38 pun kita ada support. So kita support ni adalah good untuk dia rebound sampai mana. Ini kita akan tengok S&P 500 daripada swing high. Kita akan tengok last ni swing high ini to swing low. Tapi kita akan ambil yang first dulu, yang kawasan ini, at least ke kawasan right shoulder ni. So ini kita akan ada support ada resistance kawasan ni. So untuk DSY ataupun DSY S&P 500, so align dengan kita punya DSY ada potensi untuk drop ke bawah. So ini untuk S&P 500 ada nampak untuk gaining at least berapa persen dalam kawasan ni adalah untuk dalam kawasan daripada ni lah 2%. Ikutkan dari bawah ni kita dah gain hampir dalam 5% punya gaining untuk S&P 500. So ini kita akan ada opportunity untuk Bitcoin melakukan recovery. So Omar dah pergi ke dalam kawasan balik net dalam 4.1K di S&P 500. So DSY ada nampak nak jatuh, S&P 500 nampak nak naik. So ini untuk Bitcoin ada sedikit cerah untuk melakukan recovery ke atas ini dalam kawasan 20, dan kita tengok macam mana Bitcoin akan boleh sampai ke kawasan 21 ataupun next kita punya resistance iaitu di kawasan ni. Kenapa kalau nak resistance kita boleh draw dia punya resistance daripada swing low ini to swing high. Kita akan pergi satu lagi chart yang ni. Yang ni nak tengok next resistance kita kalau breakout ni lah swing high ini to swing low. Ini kita akan ada resistance di kawasan ni. So kita tengok resistance ini, inilah kuartal resistance untuk cara Fibonacci yang kita boleh draw, ataupun kita tengok yang horizontal lah kawasan dan 21.7 ni. So inilah kita tengok point yang maksimum ataupun recovery yang kita boleh tengok. Dan untuk massive, kita hopefully kita akan dapat price akan terus recovery dengan expected boleh berlaku double bottom ni akan lead price sampai mana. Expectation kita akan tengok measurement daripada bottom ini, tengok point of breaking. Sekiranya kita dapat regain, so price boleh sampai balik ke dalam 31 ada apa macam juga kan sebelum ni kita ada untuk short term gain untuk di
kita ada gap di kawasan 28 dan juga almost dalam kawasan 34. So itulah potential yang boleh berlaku untuk di Bitcoin untuk recovery kita sebelum end of year. Mungkin kita akan ada massive more dump untuk bawah untuk end of the year. So apapun itulah pergerakan Bitcoin untuk short term dan long term. Untuk short term kita akan kita jangkakan untuk Bitcoin akan berlaku recovery. So apapun semua data di technical tu kita akan tengok align dengan kita punya fundamental juga, sebab apa bulan ni kita ada banyak news. Untuk malam nanti Fed meeting, bukan Fed meeting, Fed ucapan Jerome Powell, kemudian kita akan tengok untuk CPI 13 hari bulan, kemudian 21 nanti kita tengok interest rate berapakah akan dinaikkan. So itulah semua yang bergantung untuk bulan ni. Bulan penting sebenarnya untuk dibuka selepas bulan 8 tak ada sebarang data yang mengenai CPI dan juga interest rate. So itulah untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Ruangan komen semalam ada yang tanya tu, welcome back to welcome, nanti tu akan reply kan. So ada yang nak tanya pasal kod One Earth. Okay, kau tengok One Earth, lepas tu nak tengok Chainlink, Litecoin, naik apa ke apa ni AUSD ni lah, tak silap tu lah kuartal nama gold. So let's go, kita pergi ke gold sikit. Gold, Chainlink, Litecoin dan juga kita akan tengok One Earth. So pertama kita akan tengok gold. Ada yang tanya pasal gold, nanti tu akan jawab tu cak gold. Kau yang ni gold. Alright, rasa yang gold yang ni betul tak? AUD USD, XUSD. Betul rasa betul dah SUD USD tu. Nanti tu akan tengok balik SAU. Yes, rasa gold, betul dah gold tu. So nanti kita akan tengokkan gold balik. So gold ni ada ke mana ke arah pergerakan. Nanti tu akan pergikan. So untuk pergerakan untuk currently, untuk gold currently berada di kawasan support penting ni. So adakah dia boleh breakout? So berdasarkan yang ni last swing low to last swing high kita, dia berada di kawasan support tu. Adakah support ini akan bertahan? So kalau bertahan, good untuk quarter gold akan recovery balik. So meaning kita nampak tadi S&P 500 nak dropping, DXY nak naik. So meaning sekiranya DXY drop, gold ataupun aset-aset ni boleh melakukan peningkatan. So untuk ini gold boleh berlaku balik peningkatan sampai mana mungkin short recovery untuk daripada kita akan tengok daripada yang ni. Dia akan untuk draw balik, dia akan clearkan beberapa chart kat sini. Alright, swing high ni to swing low kita akan dapat resistance. So maknanya kalau DXY drop lebih agresif, kita akan nampak dolar boleh increase sampai ke kawasan ini. So itulah untuk current position untuk support resistance di Fibonacci kawasan ni. Tapi sekiranya kita lost position trendline ni, beware. Trendline ini, lost position trendline ni kita boleh jangkakan untuk price gold boleh drop sampai mana? Drop sampai ke another dia punya real support dia, iaitu kawasan ni dalam kawasan 1.4K untuk di gold. So itulah untuk analisis di gold. So hopefully dapat membantu anda macam mana nak tengok arah pergerakan market. So apapun kita tengok recovery, anda monitor DXY kalau dropping, kita akan sepatutnya boleh dolar pula. Kita akan gold boleh berlaku peningkatan sebab apa kita berada di kawasan support. So gold mana sebab tu tengok semua sedang melakukan peningkatan, even gold sikit pun kalau kita pergi di 4 hours ada sikit candle green lah. Sebab apa kita tengok DXY terus dropping. So kali kita akan ada bending. So untuk short term anda boleh monitor ni swing high ni, expected boleh double bottom kat kawasan ni. Kita akan tengok kawasan ni. So anda boleh measurement untuk next pump ataupun short term pump. Kita akan daripada ni point breaking ni kita akan measure boleh sampai ke kawasan 1.7 ni consider kita punya kawasan kuartal Fibonacci. Kalau draw Fibonacci swing high ni to swing low ni, kita akan sampai ke kawasan Fibonacci. So untuk short term mungkin hari ni, mungkin hari dalam minggu ni kita boleh nampak gold at least naik dalam kawasan lagi 5% daripada low ni. Itulah bawah ni pada low ini almost dalam 3% lagi peningkatan. So kita ada balance lagi dalam 2% peningkatan untuk di gold. So next coin kita akan tengok untuk di Chainlink. Kita akan tengok Chainlink. So Chainlink apa berlaku next. So Chainlink currently sedang follow ni pergerakan ni. So apapun kita tengok macam beware pergerakan market untuk di Chainlink dah sampai penguasaan support. So yes boleh berlaku rebound untuk kita akan boleh nampak Chainlink boleh sampai balik ke $8 daripada support ini, bang kawasan resistance. Tapi apapun beware kita sedang berada dalam bear flag ini. Bear flag ni lah trigger ke kawasan ni. So ini adalah massive apapun berlaku dalam Bitcoin. Kita akan tengok Bitcoin naik, link akan naik. Kalau Bitcoin drop expectation untuk Chainlink boleh drop juga ke kawasan at least sampai balik kawasan dalam $4. So itulah untuk short term.
untuk contoh dalam long term tu, adakah anda nak boleh ambil long term? Kalau anda nak ambil long term, make sure anda boleh ambil position kawasan ni, buy di kawasan ni, boleh buat short term dan long term. Ini kalau short term, kalau gain kawasan ni anda boleh TP, kalau drop kawasan ni, position ni anda boleh hold. Sebab apa? Price challenge ikutkan still lagi dalam discount banyak 80-90% di kawasan ni. So tak perlu panik pun buy kawasan ni. Buy untuk long term adalah kata good untuk anda simpan. Kalau dia berada, tengok untuk di kali-kali ikutkan price pada dalam 80% discount. So good banyak untuk anda simpan. Even kalau untuk anda buy kawasan ni pun tak rugi pun. Buy untuk long term dan short term. Apa tu long term, short term? Position ini anda boleh buy untuk short term dan long term. Iaitu buy kawasan ni. Ini anda boleh TP kawasan ni sekiranya price kawasan sampai kawasan resistance. Sekiranya price drop, anda boleh holding saja aset ni untuk buat net penyemburan. Itu expansion tahun 2025. So itulah untuk link. Kemudian ada yang tadi lepas link apa tadi? Untuk di Litecoin. So Litecoin kita akan tengok di Litecoin LTC USDC. LTC USDT. Lama juga kita tengok LTC ni. So untuk Litecoin di 4 hours. So 4 hours sekarang ni kita berada di kawasan support dan melakukan rebound. So sebelum ni kita ada trend line. Trend line ni nampak aku kata tak nak choppy sikit, iaitu breakout dan turun balik. So still lagi bawah trend line. So meaning kat sini kita tengok last low yang ni. So support kita dalam kawasan ni. Second low ialah yang ni. So bila kita draw swing low ini to swing high ini, kita akan dapat support. So nampak currently price keren berada di kawasan support ini. So untuk anda kalau short term anda boleh tengok daripada support ini dan kawasan resistance adalah kawasan swing high ini to swing low. So meaning price untuk kuartal Litecoin ni boleh bound antara support dan resistance ni. So kalau anda nak short term atau short term gaining, so anda boleh buat kuartal pembelian untuk di kawasan ni, buy di kawasan ni, sell di kawasan ni. So antara support dan resistance ini, price antara bound kawasan ni dan horizontal pun antara 60 ke 50 dolar adalah kawasan untuk short term gaining ataupun untuk anda scalping lah. Kalau panggil nak kata scalping antara buy sell buy sell buy sell. So itulah kawasan untuk bound di antara Litecoin. So next apa lagi kita akan tengok untuk review, untuk bukan review, untuk komen. Ada lagi One Earth. Last kan untuk ikutkan tak nak dah kurang kan, dollar gold dah, Chainlink, Litecoin, One Earth USDT. So last untuk request One Earth di KuCoin. Dua akan pergi ke KuCoin. So One Earth ni tu pernah buat lagi, tak pernah buat lagi tu One Earth farm, betul tak? One Earth USDT. One Earth USDT. Dia akan tengok balik One Earth USDT. Okay, One Earth USDT dia akan tengokkan di KuCoin. Mostly kalau Malaysia punya, kita akan buy di KuCoin. Hubi lah yang senang boleh buy. So untuk di One Earth, kalau ikutkan di KuCoin, kita akan pergi 4 hours. Alright, kita akan dapat, kita ni last support adalah harga opening. Harga opening kat kawasan ni nanti Zul akan tukarkan kepada tebal sikit warna kuning. Kita lock. So inilah harga support kita ataupun last support ataupun harga opening. Harga opening dekat sini price melakukan peningkatan hampir berapa persen ni. Naik tinggi juga. Now dia akan dropping tu kita nampak satu yang ni. Ini kawasan legit dia punya support. Kenapa legit? Nanti Zul akan drawkan Fibonacci swing high ini to swing low. Kita nampak price itu touch kita punya kawasan resistance. So ini ada good objektif ya, untuk objektif untuk siapa untuk buy untuk long term. Kenapa buy long term? Sebab saja dia breakout kita punya trend line ni, kita boleh jangkakan ada berlaku pergerakan industri. Tapi pun altcoin ni, tengok yang ni swing ni, kita akan draw satu trend line. So trend line ni kita nampak macam mana trend line, kita akan draw. So ikutkan trend line ni price dah pun breakout. So kita boleh jangkakan One Earth ni boleh berlaku rebound. Tapi untuk currently kita tengok macam mana price tu sedikit kuartal dead lah, kuartal berlaku pergerakan yang kuartal tak menarik. Tapi pun dah breakout. Tapi pun ini altcoin. So altcoin ni bergantung kepada Bitcoin nanya. Ni kuartal good. Kalau ikutkan supposedly kita akan berlaku rebound cantik. So inilah salah satu failing lah. Failing kita tengok macam mana price ini tak ikut kita kata momentum. So ini untuk price ni mungkin tu tak sarankan untuk anda buy untuk long term. Sebab apa? Kalau ikutkan cara teknikal perlu breakout ni kalau kita barulah nampak excited dalam pergerakan ataupun investment untuk chart ni. Tapi nak investor tak excited pun dalam pergerakan ni. So ini kita tengoklah sedikit kata bahaya lah untuk anda invest untuk long term. Sebab tu tengok price tu mostly slowly down untuk drop bawah. Tapi pun chart ni agak dah drop pun below support. Dan below support iaitu 0.05. Kita tengok macam mana ada bound, kata breakout, kata retest gagal,
retest kali gagal. So now dah drop bawah. So hopefully anda invest duit yang anda expectation boleh loss untuk kata coin macam ni, sebab apa, nampak secara teknikal walaupun kita ada bullish, kata trendline yang bullish, tapi breakout pun kita tak nampak exciting dalam, kita tak nampak excited kata investor untuk buy di kawasan tu. So meaning ada possible untuk dalam untuk One Earth ni adalah dia punya investor yang besar tu dah lari pun dalam market, hanya tinggal yang bilis-bilis saja dalam kawasan ni. So apapun kalau anda invest tak masalah, kalau anda yakin dengan punya fundamental boleh invest. Harga tengah murah mungkin anda buy dalam 10,000 coin, bergantung kata invest duit yang anda expectation kan boleh loss. Kalau naik mungkin rezeki anda. So untuk last coin untuk hari ni, kita akan tengok untuk pagi ni kita tengok kata L Lunasi ataupun Lunasi. Kalau ikutkan semalam dia ada target net kita dah rebound balik daripada 1.6 rebound per 1.2. Now kita regain above balik 1.6. Next target Fibonacci ialah di 2.6. So tu agak excited untuk Lunasi ni. Adakah akan melakukan peningkatan sekiranya kena DSY terus melakukan dropping, Bitcoin terus melakukan peningkatan, meaning good untuk semua altcoin. Total Lunasi juga berdasarkan kata dia punya technical, dia gain positif ataupun aku kata gain, aku nampak dia punya pergerakan ni lah pergerakan yang positif untuk more naik atas. Sebab apa, di breakout kita punya resistance kali hit 1.2, hit 1.6 dan journey dia net adalah seposisi. Sebab apa, kita tak ada level-level di atas ni, kita hanya guna Fibonacci tu, net level lah 2.6. 2.6 adalah untuk price di Lunasi boleh sampai dalam 0.006 ni. So meaning dia akan berada above tu punya aku kata average. So average tu dalam 3.1 juta Lunasi tu punya coin akan berada dalam positif balik, iaitu dalam 5,000 ataupun 5,000 6,000 ringgit, hampir 6,000 ringgit Lunasi tu punya modal, iaitu di kawasan 0.005 ni. Kalau meaning regain balik atas, kata dia akan terus melakukan profit lah. Tu profit pun dia akan mungkin dia akan holding saja, biarkan saja, dia akan tunggu untuk long term. Tapi apapun, be mind dalam market Lunasi ataupun dalam market apa-apa saja yang berlaku price yang kata mencanak naik macam ni, dia akan ada massive drop. So massive drop ni andai kata sampai ke kawasan 0.5 dan terus dropping sampai mana, anda boleh be mind swing low ini to swing high, dia akan dropping balik ke kawasan Fibonacci ni, iaitu di dalam kawasan ni. So be mind dalam minda anda, inilah boleh berlaku. So tak sarankan untuk anda invest kawasan ni, sebab apa dah lepas. Tapi kalau anda invest juga tak masalah, tapi invest lah duit yang anda expectation kan boleh loss dalam market. So itulah untuk di Lunasi. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Apapun kita tengok nanti tu akan updatekan chart di aku kata di Discord channel sekiranya ada sebarang perubahan di chart di Bitcoin. So apapun untuk hari ni mungkin sedikit bullish. So tu jangkakan untuk hari ni kita akan ada Jerome Powell 9.10, kita akan ada sedikit bullish ini, sebab berdasarkan technical maknanya, berdasarkan technical Bitcoin boleh melakukan recovery, DSY akan dropping. So meaning tu jangkakan untuk malam ini 9.10 Jerome Powell akan buat ucapan, dan ucapan sedikit bullish untuk kita tengok CPI dan CPI dan juga apa nama interest rate kita akan dropping lagi untuk bulan ni. So ini akan ada sedikit bullish untuk Bitcoin at least sampai di kawasan. So apa-apa kita tengok macam mana. So malam ini adalah penentu. Kalau malam ini tu akan decide kan sama anda buy atau tidak. Mungkin tu akan buy secara live, bergantung kepada apa yang Jerome Powell akan announce kan malam malam nanti. Itu akan dia akan trigger lah sama ada tu buy ataupun tidak. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda malam nanti live. Malam ni awal sikit, iaitu 9 malam, untuk kita tengok ucapan Jerome Powell tu sama-sama. Nanti tu akan ulaskan apa isi-isi penting yang ada dalam kawasan tu untuk explain ada good buy ataupun tidak untuk short term. So guys, like, subscribe. Jumpa anda malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.